Okey, kita mulakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada sidang penonton sekalian yang berada di Facebook yang sedang bersama-sama dengan kita semua pada hari ini. Terima kasih kerana sudi luangkan masa bersama-sama dengan Tadabbur Center untuk sama-sama kita mendengar sedikit perbahasan dan sedikit perbincangan berkenaan dengan kalimah Al-Quran. Tetapi sebelum saya lanjutkan, kita mulakan secara rasmi kita punya perkongsian pada tengah hari ini. Boleh tak tuan-puan sekalian yang sudah masuk, saya nampak sekarang ni kita sudah ada 16 orang. 16 orang yang sudah masuk di Facebook. Boleh tak pertama saya nak minta jasa baik tuan-puan sekalian yang sudah masuk, pertama cuba komen sikit, saya punya suara ni clear ke tak clear? Jelas ke tak jelas? Okay, kalau tuan-puan sekalian jelas, bagi tahu tuan-puan sekalian jelas mendengar suara saya pada saat ini. Dan mungkin tuan-puan sekalian alam-alam tu kongsikan jugalah tuan-puan sekalian sedang menonton live pada saat ini daripada mana. Soalan alam kalau bagi tahu jelas tu, bagi tahu jelas daripada mana? Jelas daripada Penang sebagai contoh. Jelas daripada Subang sebagai contoh. Boleh tak tuan-puan sekalian kongsikan? Okey, kita nampak ada dekat sini dah start komen ni. Puan Sabrina Yasin. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Puan Sabrina mengatakan jelas. Alhamdulillah, terima kasih pada Puan Sabrina. Mirza Osman, suara clear. Okey. Lagi. Rahayu Muhammad Sihat, jelas Ustaz. Okey. Sabrina Yasin tadi daripada Perak. Tengok, kita ada daripada Perak ni, Alhamdulillah. Juga Alhamdulillah jelas daripada Puan Azrina Abu Bakar. Alhamdulillah jelas daripada Ipoh. Oh, Ipoh Perak samalah tu. Okey, Jazlina Osman juga mengatakan jelas. Yang lain ada lagi tak yang sudi komen? Oh, tengok ni. Kita ada penonton daripada Singapura. Kif Muhammad, Alhamdulillah jelas, dan daripada Singapura. Barakallahu fikum. Ada lagi tak yang nak komen supaya kita tahu statusnya kita pada tengah hari ni, tuan-puan sekalian? Sebelum saya lanjutkan ataupun kita pergi kepada perbincangan pada hari ini, insya-Allah. Dan alang-alang tuan-puan sekalian, samping tuan-puan sekalian komen jelas daripada mana? Okey, daripada Rawang, Puan Mursyidah Mas'ud kata jelas daripada Rawang. Daripada Seri Manjung Perak pun ada Puan Nur Hasiah Bakri. Rahayu Muhammad Sihat juga daripada Melaka. Okey. Baik, tuan-puan sekalian, alang-alang tu tuan-puan sekalian dah komen, saya consider alhamdulillah jelas. Terima kasih banyak-banyak pada semua yang sudi komen di ruangan chat kita. Boleh tak tuan-puan sekalian tag sahabat-sahabat supaya diorang alert dengan kita punya kewujudan live tengah hari ini. So boleh tag kawan-kawan yang rasa berminat sebab kita akan kupas satu topik yang sangat menarik, yang boleh dikatakan topik yang unik. Biasa kan bila kita sembang tentang Al-Quran, kita biasa berbincang seputar isu-isu tafsir. So apa yang Ibnu Katsir sebut, apa yang Syed Qutb sebut, kita akan bahaskan tentang tafsirnya sahaja. Tetapi perbincangan tengah hari ini tuan-puan sekalian, menarik tak menarik, kita akan pergi kepada satu perbincangan yang agak unik, iaitu tentang sama tapi tak serupa. Kita akan bincangkan tentang kalimah dalam Al-Quran yang kita tengok, kalau ikut tafsir terjemahan, kita buka terjemahan, sama je makna dia. Yang tu pun makna hujan, yang ni pun makna hujan, tu pun makna lari, tu pun makna lari. Tapi kenapa dekat tempat tu lari digunakan sebutan sedemikian? Contoh, hujan tempat ni digunakan dengan sebutan tu, tapi tempat lain hujan juga maksudnya, tapi digunakan dalam sebutan yang berbeza. So kita kata kita boleh namakan sesi ni macam perbincangan, perbahasan kalimah Al-Quran sama tapi tidak serupa. Sama maknanya tapi berbeza, tak serupa dari sudut falsafahnya. Kita puaskan sudi-sudilah untuk ajak sahabat-sahabat yang lain lagi. Boleh tekan button like dan share kita punya sesi pada tengah hari ini, tuan-puan sekalian. Mudah-mudahan Allah menganjari tuan-puan sekalian dengan pahala yang sebesar-besarnya. Okey, tanpa bermasa, saya tak nak mengambil masa yang panjang sebab saya sebagai moderator, tuan-puan sekalian, saya Syahmi Syazali bin Azmi, sebagai moderator tuan-puan sekalian pada hari ini dan akan mempengerusikan sesi pembentangan daripada adik-adik latihan industri di Tadabbur Center, insya-Allah. Okey, baik tuan-puan sekalian, saya tak nak panjangkan kalam sebab tuan-puan sekalian pun tak sabar dah mendengar apakah kupasan yang bakal mereka akan bawakan dalam sesi hari ini. Maka tuan-puan sekalian, sebelum saya serahkan pada mereka, saya nak perkenalkan terlebih dahulu tuan-puan sekalian, siapakah presenter kita pada tengah hari ini. InsyaAllah, sedikitlah kita nak berkenalan dengan mereka dan mungkin saya nak buat sesi soal jawab dengan mereka lah sikit-sikit, sekadar nak bersembang dengan diorang tuan-puan sekalian. Okey, di sebelah kiri saya ni merupakan panel yang pertama. Jadi panel dah hari ni dah. Walaupun mereka pelajar latihan industri, tapi kami berhajat untuk nak expose mereka dengan soft skill. Bukan semata-mata mereka buat kajian dekat Tadabbur Center, tetapi kami nak biasakan mereka dengan soft skill, bercakap,
pergi kepada khalayak, berkongsi manfaat kepada khalayak. Sebab tu kami adakan sesi sebegini pada hari ini tuan-puan sekalian. Okey, di sebelah kiri saya tuan-puan sekalian, nama beliau adalah Muhammad Afiq Hakimi bin Muhammad Razwan. Ini merupakan panel pertama kita hari ini. Tuan-puan sekalian, beliau berasal daripada Jengka Pahang. Dan tuan-puan sekalian di UIA, dia masih lagi belajar di UIA, merupakan semester terakhir, Afiq. Semester terakhir dalam bidang jurusan Bahasa Arab Komunikasi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Paguh. Tuan-puan sekalian, beliau ni pelajar bahasa Arab lah. So memang ada kaitan, memang kena sangatlah dengan jurusan beliau, dengan kajian yang bakal dikongsikan pada hari ini. Jadi Afiq, kenapa, boleh kita dengar sikit daripada Afiq ni, kenapa beliau pilih bahasa Arab sebagai satu kos ataupun satu jurusan yang beliau nak ambil di peringkat universiti? Biasa kan Afiq, kan orang lepas habis PM nombor satu dia fikir aku nak ambil kos yang boleh jadi doktor kan, nak jadi engineer kan, nak jadi accountant barangkali berkurang. Tapi kenapa Afiq sendiri memilih untuk ambil bahasa Arab? Boleh Afiq kongsikan tak pada semua pendengar? Sekarang kita mungkin ala-ala mempromosikan jurusan bahasa Arab yang mungkin unpopular courses yang diambil dekat universiti pada hari ini. Mungkin barangkali perkongsian pada Afiq sedikit, tak lama sangat, untuk kita tengok kenapa hari ini ada orang berminat untuk further study dalam bahasa Arab. Silakan Afiq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Afiq Hakimi bin Muhammad Razwan. Jadi sebab kenapa saya memilih jurusan bahasa Arab di universiti, kerana jika dilihat balik pada inilah, dalam waktu tingkatan 1 di sekolah menengah, saya pun sebenarnya tak suka subjek bahasa Arab ni. Di tahun pertama sekolah menengah tu saya memang tak suka subjek bahasa Arab. Tapi saya ingat lagi satu tajuk tu, jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Soalnya saya daripada tajuk tu saya start suka subjek bahasa Arab, dan alhamdulillah daripada tingkatan 1 sampailah ke tingkatan 5, saya inilah berjayalah untuk macam orang kata nak menabur minat ataupun nak lebih mendalami lagi ilmu bahasa Arab di sekolah menengah. Dan alhamdulillah sampai ke peringkat universiti, saya mengambil jurusan Bahasa Arab Komunikasi Antarabangsa untuk inilah mengasah jugalah bakat bercakap dengan orang luar dan juga pensyarah-pensyarah daripada negara luar. Jadi saya rasa itu sajalah sebab mengapa saya pilih Bahasa Arab ni sebagai jurusan yang sangat menariklah untuk di peringkat universiti. Saya first time tuan-puan sekalian mendengar orang jatuh cinta dengan bahasa Arab selepas belajar tajuk jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Rare ni. Biasanya orang jatuh cinta dengan bahasa Arab barangkali sebab keindahan, lunak bahasa dan sebagainya. Tapi sebab topik dalam bahasa Arab jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Untuk sikit makluman, jumlah ismiyah ni adalah ayat-ayat yang dimulakan dengan kata nama. So macam kalau kita letak Ahmad ke apa kat depan tu, kita katakan jumlah ismiyah. Tapi jumlah fi'liyah ni adalah ayat-ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Lebih kurang macam itulah. Sebab tu rare Afiq ni ambil bahasa Arab sebab topik tu luar biasa. Okey, tanpa buang masa kita nak perkenalkan panel kita yang kedua, iaitu tuan-puan sekalian, nama beliau di sebelah kiri Afiq. Tadi Afiq, di sebelah kiri Afiq, nama beliau adalah Fadlin Nur Syamina Zulkifli. Beliau berasal daripada Selangor dan daripada Subang, Selangor. Berasal daripada Subang, Selangor tuan-puan sekalian, dan juga mengambil bidang yang sama seperti Afiq di universiti yang sama, iaitu jurusan Bahasa Arab Komunikasi Antarabangsa di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Paguh. Tuan sekali, apa khabar Fadli? Alhamdulillah. Selesa? Berdebar ke? Dah kurang berdebar. Okey, alhamdulillah. So kita punya panel kedua adalah Fadlin Nur Syamina. Dan tuan-puan sekalian, sama, kita nak tanya juga, macam tadi Afiq dah cerita dah kenapa dia ambil bahasa Arab. Kita nak tahu juga kenapa Fadlin ambil bahasa Arab. Boleh kongsi tak pada yang penonton kita dekat sana? Okey, baik. Assalamualaikum kepada penonton sekalian. Saya pula kenapa Fadlin boleh minat dengan bahasa Arab ni. Saya ingat saya lah, kenapa, macam mana boleh nak further untuk study bahasa Arab ni, sebabnya ada satu masa tu waktu lepas asar lah, tentu biasanya kita orang akan ada kelas tambahan untuk bahasa Arab, and then masa tu sejujurnya untuk 3 tahun pertama belajar masa sekolah menengah untuk belajar bahasa Arab tu memang tak faham langsung apa yang saya belajar tu.
Lepas tu ada satu masa tu 3 tahun pertama form 1 sampai form 3 memang saya tak faham maksudnya apa yang saya belajar ni. Lepas tu ada satu masa tu time tu waktu asar memang mengantuk lah, tapi tak tahu kenapa time tu Allah bagi ilham untuk saya faham apa yang saya belajar pada masa tu. So pada masa tu lah saya terdetik macam sebenarnya menarik bahasa Arab ni. Begitulah macam mana, kenapa membuatkan saya nak further study bahasa Arab tu sendiri. Macam ada peristiwa mistik ke tidak? Cuma dengar suara sudah cerita bahasa Arab. Okey, terima kasih kepada Fadlin yang berkongsi Kalau Afiq tadi beliau minat bahasa Arab sebab ada subjek apa ataupun satu topik jumlah ismiah, jumlah fi'liyah. Tapi ini mungkin pengalaman mistik barangkali yang kita tak tahu. Sekadar nak tahu ataupun sekalian mungkin ini faktor kenapa beliau berminat dengan bahasa Arab. Okey, yang terakhir tanpa masa sebab kita nak fokus kepada perbincangan pembahasan ni sebab tuan sekalian saya tengah tunggu tuan sekalian share lagi ramai-ramai masuk dekat dengan kita lah pada tengah hari ni. Sebab tu saya bersembang tu dengan dia orang tuan sekalian sebab tadi dia orang berdebar sangat tuan sekalian. Untuk makluman sebelum start live ni berdebar-debar dia orang tadi. So saya tak nak bagi dia orang terlarut dengan debaran tu sebab tu saya sembang dulu tuan-tuan sekalian. Baru dia orang dapat confidence untuk dia orang nak present. Itu tujuan dia. Tuan-tuan sekalian panggil ramai-ramai masuk, saya pun menghilangkan debaran mereka dekat sini. Okey baik, yang ketiga, panel kita yang ketiga tuan-tuan sekalian, yang di sebelah kiri ujung sekali yang bertudung warna kelabu. Nama beliau adalah Fairuz Kalyani binti Roshaizad. Nama yang sangat unik tuan-puan sekalian Berasal daripada Kuala Terengganu. Malaysia lah. Kuala Terengganu sebab bila sebut Kuala Terengganu dia macam kelakar sebut Kuala Terengganu kan, 2 kali Terengganu tuan-puan sekalian. Okey, Kuala Terengganu di Malaysia lah. Okey, seterusnya sama juga sama seperti Afiq dan juga Fadlin, beliau mengambil jurusan Bahasa Arab Komunikasi di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Okey, yang terakhirlah kita nak dengar daripada Fairuz sendiri. Kenapa Fairuz jatuh cinta dengan bahasa Arab? Bukan mudah kita nak ambil bahasa asing sebagai satu jurusan untuk kita further study. So kita nak dengar Fairuz. Dia mungkin sesi yang terakhir kita nak berkenalan dengan kita punya panel hari ini dan kita akan masuk pada topik yang besar kita nak bincangkan. Okey, silakan Fairuz. Kenapa suka dan berminat bahasa Arab ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz atas pengenalan sebentar tadi. Okey, cerita saya tidaklah orang kata terlalu semistik ataupun macam Afiq berjatuh cinta disebabkan subjek disebabkan topik jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Saya mengenali bahasa Arab daripada sekolah rendah adalah satu subjek menghafal. Jadi saya minat bahasa Arab tu satu je sebab saya suka hafal. Dia masa tu tak ada dalam keadaan dah jatuh cinta macam ya Allah menariknya bahasa Arab ni. Bukan pada masa saya di sekolah rendah ataupun sekolah menengah. Tapi cerita dia masa saya nak meneruskan pelajaran ke universiti, saya sebenarnya nak ambil Quran dan Sunnah sebab saya nak passion saya lebih kepada untuk kita kenal Quran dan juga hadis. Tapi saya ingat pesan ayah saya, Al-Quran ni dia bahasa Arab. Jadi kalau kamu nak tahu lebih tentang bahasa Al-Quran, kamu kena belajar bahasa Arab lah, barulah kamu boleh faham macam mana konteks Al-Quran tu. Jadi disebabkan nasihat ayah saya mengorbankan passion saya nak pergi aliran Quran Sunnah, jadi saya sambung bahasa Arab. Jadi dalam tempoh saya rasa dalam tahun kedua belajar di universiti, barulah saya jatuh cinta dengan keunikan bahasa Arab tu sebab dia sangat berbeza dengan bahasa-bahasa yang lain. Okey, terima kasih kepada Fairuz kerana menyatakan kenapa beliau jatuh cinta dengan bahasa Arab. Rupa-rupanya di sebalik beberapa tahun dah, 4 tahun belajar di UIA, rupa-rupanya hasil daripada pengorbanan beliau. Puan sekalian, mudah-mudahan kita doakan Fairuz dan sahabat-sahabatnya yang lain, pengorbanannya berbaloi dan mudah-mudahan beliau menjadi seorang yang pakar dalam bidang bahasa Arab. Seterusnya dapat mengkaji Al-Quran yang juga datang dalam bahasa Arab. Okey, tanpa bermasa sebab kita pun dah ambil 15 minit untuk sesi pengenalan dan mukadimah. Saya nampak kat sini kita sudah dapat capai 40 lebih. Masya Allah, bukan mudah nak cari 40 lebih orang untuk nak dengar live kita tengah hari ni. Tuan-puan sekalian boleh ajak ramai-ramai lagi. Saya nampak ni tuan-puan sekalian, untuk makluman dari sekalian ni, kita punya live ni serata Malaysia tengah duk tengok.
Singapura pun ada yang tengok, Kuching Sarawak pun ada yang tengok, Ipoh pun ada yang tengok. Nak katanya terima kasih semua yang mengorbankan, memberikan komitmen untuk bersama-sama dengan kami tengah hari. Okey, tanpa bermasa, jom tuan-puan sekalian kita nak pergi ke perbahasan yang menarik. Untuk makluman, sesi hari ini kita akan dengar perbentangan daripada pelajar latihan industri di Tadabbur Center, iaitu Afiq, Fadlin dengan Fairuz. Mereka bertiga ni akan berkongsi dengan tuan-puan sekalian berkenaan dengan 3 kalimah dalam Al-Quran. Setiap satu akan ambil 1 kalimah dan kalimah itu akan diberitahu kepada tuan-puan sekalian, akan dibincangkan tentang maksudnya. Contoh, satu maksud tu hujan sebagai contoh. Tapi dalam Al-Quran ada berapa banyak perkataan hujan digunakan? Adakah satu bentuk saja ataupun ada banyak bentuk, ada banyak kalimah yang Allah gunakan untuk menggambarkan hujan itu sendiri? Dan bilakah penggunaan itu digunakan dalam Al-Quran dan apakah falsafah di sebalik kalimah-kalimah tersebut? So itu antara benda yang bakal dibentangkan oleh mereka bertiga pada hari ini. So untuk orang saya dedahkan siap-siap ataupun sekalian apakah kalimah yang bakal dipresent, yang dibentangkan pada hari ini. Afiq akan membentangkan kalimah hujan dalam Al-Quran. Tambah-tambah ataupun sekalian kita sekarang ni musim tak menentu. Sekejap panas, sekejap hujan. Alang-alang Afiq nak present topik hujan. Mudah-mudahan kalau hujan lepas ni, bukan sebab saya menyanyi lah, kan? So alang-alang kalau hujan lepas ni, insyaAllah tuan-puan sekalian dah boleh differentiate dah. Oh, ada banyak jenis hujan dalam Quran. Walaupun nama maksudnya hujan, tapi bila Allah ubah kalimah, maksud dia berbeza. Sama tapi tak serupa. Okay, satu, hujan dibentangkan oleh Afiq. Fadlin akan membentang topik syukur. Bila kita sebut tentang syukur tu puan sekalian kan, adakah satu perkataan tu je Allah guna maksudnya syukur ataupun ada tak perkataan lain yang maknanya sama seperti syukur tapi mungkin menggambarkan falsafah yang berbeza? So Fadlin akan menggunakan syukur. Sebab tadi kan hujan, cantik susunan dia. Kan? Hujan kan kena bersyukur lah tuan-puan sekalian. Takkan kita nak mengeluh pula. So kita kena bersyukur. So kita nak tengok syukur yang macam mana. Apa kalimah yang terlibat dengan makna syukur itu sendiri. Dan terakhir Fairuz. Fairuz pula akan bentang topik macam kena topik yang 3 hari ni. Fairuz akan bentang topik lari dalam Al-Quran. Hujan, bersyukur tapi pelik kenapa lari? Patutnya hujan bersyukur duduklah mandi hujan. Tapi tak tuan-puan sekalian. Lepas hujan bersyukur patut nak kena lari. Betul lah juga tuan-puan sekalian takut pasal kuyuk. Kan? So Fairuz akan bincang topik lari dalam Al-Quran. Apa kalimah-kalimah yang Allah sebut tentang berlari? Lari dalam Al-Quran tu satu bentuk saja ke ataupun ada banyak bentuk? So itulah kalimah dia. So ulang sekali lagi tuan-puan sekalian jot down, cuba komen dekat ruang komen tu apa kalimah kita akan bincang hari ni. Pertama apa? Bukan lari dulu, hujan dulu. Yang kedua tuan-puan sekalian, syukur. Yang ketiga, lari. Cik komen dekat bawah tu supaya kawan kita yang lambat masuk dia tahu apa kalimah yang bakal kita discusskan pada hari ini. Okey, tanpa bermasa. Saya nampak tuan-puan sekalian pun dah tak sabar dengan pen dan kertas di luar sana pula di rumah masing-masing tu. Jadi tuan-puan sekalian bersedia untuk mendengar kupasan daripada panel kita yang pertama iaitu saudara Afiq untuk berbincang berkenaan dengan kalimah hujan di dalam Al-Quran. Silakan Afiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para penonton sekalian. Jadi insyaAllah hari ini terlebih dahulu yang dihormati Ustaz Syami sebagai fellow pendidik Tadabbur Center dan yang dikasihi rakan-rakan di universiti saya dan juga yang dikasihi juga para penonton sekalian yang sedang menonton live Tadabbur Center hari ini. Jadi insyaAllah hari ini saya akan kongsikan dengan para penonton sekalian satu perkataan yang dalam bahasa Melayu hujan. Tapi bila kita tengok balik dalam Al-Quran, Allah gunakan banyak bentuk perkataan untuk menggambarkan satu makhluk ini yang bernama hujan. Jadi insyaAllah saya akan kongsikan dengan para penonton sekalian perkataan-perkataan di dalam Al-Quran yang membawa makna hujan. Jadi perkataan yang pertama adalah perkataan matorun. Jadi perkataan mator ini digunakan di dalam Al-Quran dan disebut sebanyak 15 kali untuk menggambarkan hujan. Perkataan yang kedua adalah perkataan ghaithun, disebut sebanyak 3 kali. Perkataan yang seterusnya midrara, juga disebut sebanyak 3 kali. Perkataan yang keempat, ini perkataan ni special sikit. Perkataan soyibun, iaitu perkataan ni hanya disebut sebanyak 1 kali je dalam 6,000 lebih ayat Al-Quran. Dan perkataan yang terakhir adalah perkataan wabilun. Dan perkataan ini juga disebut sebanyak 3 kali dalam 2 ayat yang berturutan.
Dan insyaAllah untuk hari ini saya tak akan fokuskan kepada kesemua perkataan. Saya hanya akan fokuskan kepada 3 perkataan pertama saja, iaitu matarun, ghaithun dan juga midrara. Jadi insyaAllah kita akan pergi ke perkataan yang pertama, iaitu perkataan matarun. Jadi perkataan matarun ini menurut Kamus Al-Ma'ani dia membawa 2 maksud, iaitu hujan yang turun daripada langit ataupun awan, dan yang kedua sesuatu yang melanda ataupun menimpa seseorang. Jadi untuk daripada kita kata makna dari segi bahasa, kita hanya akan fokuskan kepada hujan lah, hujan yang turun. Dan adakah perkataan ini hanya membawa makna hujan jika bila mana kita baca balik ayat Al-Quran, kita jumpa perkataan matar kan? Adakah dia membawa makna hujan saja ataupun hujan yang macam mana? Jadi insyaAllah saya akan kongsikan dengan para penonton sekalian. Di sini saya letakkan satu ayat Al-Quran yang menggunakan perkataan matarun di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amtarna 'alaihim mataran fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Jadi ayat ini saya ambil daripada surah Al-A'raf ayat yang ke-84, dan ayat ini menceritakan tentang kaum Nabi Lut, Nabi Lut alaihissalam dan juga kaumnya, kaum Thamud. Dan dalam surah ini dakwah Nabi Lut kepada kaumnya bermula daripada ayat 80 hingga 84. Dan seterusnya dalam ayat ini yang khususnya perkataan matar ini Allah gunakan jika kita lihat pada konteksnya, perkataan matar ini digunakan untuk menggambarkan balasan ataupun azab dosa, azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Lut, iaitu kaum Thamud, atas dosa perbuatan ataupun trend yang mereka lakukan, yang mana trend ini tidak asing lagi pada zaman kita sekarang, iaitu homoseksual. Kalau kita tengok zaman Nabi Lut ni dah ada homoseksual, ni zaman kita pun dah ada juga homoseksual. Cumanya bezanya kita ni, kita tak ditimpakan batu ataupun tak ditimpakan hujan sebagai azab daripada Allah. Jadi perkara yang saya ingin highlightkan di sini adalah perkataan matar ini bila mana kita baca satu ayat dalam Al-Quran, kalau kita lihat terjemahannya dan kita lihat tafsirnya, bermaksud memang hujan yang dikhususkan sebagai azab. Maksudnya bila hujan tu turun je azab, bila hujan tu turun je balasan dosa. Itu adalah perkara yang membezakan perkataan matar ini dengan perkataan-perkataan yang lain. Dan satu perkara yang sangat menarik bila saya buat kajian tentang perkataan matar ini, seperti mana yang saya sebutkan awal tadi, perkataan ini disebut sebanyak 15 kali dalam Al-Quran, dan daripada 15 kali itu boleh kata dalam 11 kali ataupun 12 kali bila mana disebut saja, dia dia akan teruskan fokus kepada kaum Nabi Lut. Maksudnya dia tak akan fokuskan kepada kaum Nabi lain, walaupun ada juga kaum Nabi lain yang dia punya azab dia ataupun balasan dosa dia hampir sama dengan kaum Nabi Lut, tapi bila mana perkataan matar ni disebutkan dalam ayat, kalau kita lihat terjemahan ataupun ceritanya, memang untuk kaum Nabi Lut saja, tidak diceritakan untuk kaum Nabi lain. 15 kali itu semua Nabi Lut ni cerita. Bukan kesemuanya, tapi hampir 12 kali. Maksudnya daripada 12 kali itu bercerita pasal Nabi Lut punya kaum. Betul, Dan Ustaz. Allah gunakan hujan tu dan sebutan matar. Betul, Ustaz. Jadi itu adalah antaranya lah dapatan daripada kajian saya untuk perkataan matar, perkataan yang pertama. Jadi seterusnya insya-Allah perkataan yang seterusnya iaitu perkataan ghaithun. Perkataan ini juga membawa maksud hujan, yang mana menurut Kamus Al-Ma'ani juga membawa 2 maksud. Yang pertama, hujan lebat yang turun daripada langit, dan yang kedua, hujan lebat yang membawa alamat ataupun petanda kebaikan. Jadi menurut maksud bahasa, tapi menurut maksud yang tersirat, apa bezanya dengan perkataan matar. Jadi insya-Allah saya akan kongsikan dengan para penonton sekalian. Di sini saya letakkan satu ayat Al-Quran yang menggunakan kalimah al-ghaith ini. Mafhumnya, sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan yang tepat tentang hari kiamat, dan dialah jua yang menurunkan hujan dan yang mengetahui dengan sebenar-benarnya tentang apa yang ada di dalam rahim ibu yang mengandung, dan tiada seorang pun yang betul mengetahui apa yang diusahakannya esok, sama ada baik ataupun jahat, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi negeri manakah ia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi amat meniputi pengetahuannya.
Jadi ayat Al-Quran ini saya petik daripada surah Luqman ayat yang ke-34. Jadi untuk mengetahui apakah perbezaan antara kalimah ghaith ini dengan perkataan matar, ada beza ke kan bila kita baca ayat, baca terjemahannya, sini pun guna perkataan hujan juga, tadi pun perkataan hujan juga, tapi apa bezanya kan? Soalnya nak tahu bezanya perkataan ghaith dengan perkataan matar ini, kita perlu lihat kepada asbab nuzul ayat. Kenapa ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Soalnya ayat ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika mana Nabi Muhammad baginda didatangi oleh seorang sahabat baginda dan beliau berkata, sekejap ya. Ini dia. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, minta maaf ya, saya sedang mencari kat mana petikan tu tadi. Ya Rasulullah, isteriku sedang hamil. Khabarkanlah kepadaku jenis kelamin bayi yang dilahirkan. Negeriku juga sedang mengalami kekeringan. Khabarkanlah kepadaku bila hujan akan turun. Aku sudah tahu waktu aku dilahirkan. Khabarkanlah kepadaku waktu aku akan dimatikan. Jadi persoalan-persoalan ini yang diajukan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad. Bila diajukan kepada baginda, Allah turunkan ayat ini untuk membantu Nabi Muhammad menjawab persoalan ini kepada sahabat baginda. Jadinya dalam konteks ayat ini digunakan perkataan al-ghaith berbanding perkataan al-matar, wa yunazzilul ghaith. Dan perkataan ini jika kita kaji dengan lebih mendalam, perkataan ghaith ini dia membawa maksud hujan yang membawa rahmat dan juga kebaikan, yang mana kalau kita faham dengan kalau kita cuba untuk lebih memahami ayat ini, jika mana bila mana Allah menurunkan hujan di tempat ataupun di negeri tinggalnya sahabat tadi, hujan itu akan memberikan kebaikan kepada sahabat, kepada dia dan juga orang-orang kampungnya. Mungkin mereka boleh gunakan air hujan yang turun tersebut untuk kegunaan harian dan juga untuk kegunaan pertanian dan juga ladang-ladang dan sebagainya. Soalnya kat sini kita dah nampak satu perbezaan, iaitu matar tadi hujan yang turun disertai dengan batu sebagai simbolik kepada azab. Tapi ghaith ini hujan yang turun membawa kebaikan dan juga rahmat untuk orang yang ditimpa hujan tersebut. Dan satu lagi perkara yang menarik, bila mana digunanya perkataan ghaith ini, apabila digunanya perkataan ghaith ini dalam Al-Quran, dia diselitkan dengan satu emosi kasih sayang daripada Allah, yang mana kalau kita baca perkataan ghaith ini, kita tahu orang yang meminta hujan tu memang sangat memerlukan. Mereka itu orang yang beriman dan sangat memerlukan kepada hujan. Jadi Allah turunkan ayat ini dan seolah-olah nak beritahu kepada mereka ni, aku akan turunkan hujan yang memberikan kebaikan kepada kamu. Seolah-olahnya begitu. Dan itu adalah kita kata satu titik perbezaan yang sangat penting antara perkataan yang sebelum ni, matar, dan juga perkataan yang kedua ni, iaitu ghaith. Dan insyaAllah untuk perkataan yang seterusnya dan juga yang terakhir yang akan saya kongsikan dengan para penonton sekalian adalah perkataan midrara. Jadi menurut Kamus Al-Ma'ani, dari segi bahasa ia membawa maksud yang hampir sama dengan perkataan yang sebelumnya, iaitu ghaith, yang mana ia bermaksud hujan lebat dan banyak yang turun daripada langit. Soalnya dia lebih kurang sama dengan perkataan ghaith. Tapi adakah dia sama 100%? Jadi insyaAllah saya akan terangkan dengan lebih lanjut. Iaitu saya selitkan di sini satu ayat yang menggunakan perkataan ini, perkataan midrara, iaitu daripada surah yang ke-11 di dalam Al-Quran, ayat yang ke-52, iaitu surah Hud, yang mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Jadi dalam ayat ini dapat kita lihat Allah gunakan perkataan midrara berbanding perkataan al-ghaith ataupun matar, yang mana mafhumnya, dan wahai kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kamu, kemudian kembalilah taat kepadanya supaya ia akan menghantarkan kepada kamu hujan lebat serta menambahkan kamu
kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada, dan janganlah kamu membelakangkan seruanku dengan terus melakukan dosa. Jadi untuk perkataan midrara ini, untuk ayat ini dia menceritakan mengenai dakwah Nabi Hud AS kepada kaumnya, iaitu kaum Ad, dan dia bermula daripada ayat 50 sehingga 60. Dan ayat ini adalah ayat yang ke-52. Dan dalam ayat ini khususnya digunakan perkataan midrara, yang mana Nabi Hud mengajak kaumnya untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah atas dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum ni. Dan perkataan midrara ni dia membawa maksud, bila kita faham dengan lebih mendalam, hujan yang Allah turunkan semata-mata untuk mereka ni tidak terseksa dengan sebab musim kekeringan dan juga musim kemarau. Sebab kaum Nabi Hud ini, iaitu kaum Ad, kebanyakan mereka adalah petani dan juga pemilik ladang kebun. Soalnya mereka memang sangat memerlukan kepada air lah untuk menjaga kesuburan tanaman-tanaman mereka. Jadi Nabi Hud menyeru kepada kaumnya untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan kepada mereka. Tetapi kenapa Allah tak gunakan perkataan ghaith kan? Sebabnya ini adalah daripada dapatan saya sendiri bila mana saya cuba memahami dengan lebih mendalam. Perkataan midrara ini dia tidak disertai dengan satu elemen emosi kasih sayang daripada Allah, yang mana perkataan sebelum ini ghaith ada emosi kasih sayang tu, tapi perkataan midrara ini tidak ada emosi tu. Sebabnya kita tahu Allah itu maha mengetahui, dan walaupun Nabi Hud mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah, tidak mensyirikkannya dan juga untuk bertaubat kepadanya, tapi Allah tahu mereka ini memang akan memilih untuk kekal dalam kesesatan. Dan sebab tu Allah menggunakan perkataan midrara ini berbanding dengan perkataan ghaith. Maksudnya untuk menggambarkan hanya hujan semata-mata yang turun, hujan lebat saja. Tak ada, bukannya sebab nak bagi rahmat ataupun kasih sayang daripada Allah, tidak. Maksudnya hanya sekadar untuk mengeluarkan mereka daripada siksaan musim kemarau ataupun musim kekeringan yang mereka hadapi di tempat mereka. Jadi itulah antara perkongsian yang saya dapat sampaikan kepada para penonton sekalian mengenai perkataan hujan. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada saudara Afiq. Saya kira tuan-puan sekalian, kita hari ni, saya rasa tuan-puan sekalian turut bersetuju dengan saya. Jangan kita pandang mereka ni pelajar-pelajar biasa, tetapi tuan-puan sekalian, mereka adalah seseorang pelajar yang tekun meneliti setiap perkataan dalam Al-Quran. Dan kita dapat saksikan tadi saudara Afiq, bagi saya, penilaian saya nampak membentangkan dengan sangat baik sangat tadi tuan-puan sekalian. Saya turut bersetuju, saya rasa tuan-puan sekalian turut bersetuju dengan statement saya. Sangat jelas bagaimana setiap kalimah-kalimah hujan dalam Al-Quran itu dibentangkan kepada kita. Cuba tuan-puan sekalian komen dekat ruangan komen tu, tuan-puan sekalian, berapa banyak kalimah al-hujan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Sebelum saya sebutkan tuan-puan sekalian, tampak tak ada lagi yang komen tu. Kita cuba tengok ada tak yang cuba dan berani, cuba diingat tak apa yang Afiq kongsikan tadi. Ada berapa kalimah dan apakah kalimah-kalimah tersebut? Saya tunggu tuan-puan sekalian komen dulu. Saya tak nak cerita lagi tuan-puan sekalian. Saya nak bagi masa untuk dua orang panel yang ambil nafas dulu. Okey, so dia ada, okey, seorang dah komen dah. Syah Aisyah kata ada 3. Betul Afiq? Ada 3? Okey, ada 5 kalimah. Okey, cuma yang dibahaskan oleh Afiq tadi adalah 3 sahaja. Manakala kita ada time constraint. So betul lah kita kata 3 tu betul lah, sebab itu yang dibahaskan oleh Afiq sebentar tadi. So apakah kalimah-kalimah tersebut? Cuba sesiapa yang nak kongsikan. Kita nampak tadi ada seorang tadi Puan Sabrina Yasin kata midrara. Betul, salah satunya adalah midrara. Okey, tu ada. Rashidah Ar-Rashid dia kata betul, ada 5. Dia kata ada 5 kalimah semuanya. Tak ada siapa yang sudi ni tuan-puan sekalian senaraikan supaya sebelum saya senaraikan untuk tuan-puan sekalian. Okey. Kita okey betul, Kak Halina pun ada. Okey, ni ada yang sudah ada yang menyatakan apakah kalimah tersebut. Matar. Okey Afiq. Betul, kita nak sahkan ni ada Syah Aisyah dituliskan ni. Matar. Betul Ghaisun, dia tapi tulis qiyasun, bukan qiyasun Ghaithun. Ghain ya ta. Okey, ghaithun. Okey, tapi betul, good try. Ghaithun adalah hujan juga. Yang ketiga adalah midrar. Itu adalah 3 kalimah yang Afiq bawa tadi dan dibahaskan oleh beliau. Okey, barakallahu fikum, terima kasih banyak. Dan boleh saya buat kesimpulan, tuan-puan sekalian dapat tak apa yang tujuan kenapa kami buat sesi ni? Supaya makna yang sama, hujan, tetapi bila Allah guna dan Allah ubah perkataan-perkataan tersebut,
maka dia membawa falsafah yang berbeza. Maksud yang berbeza. Contoh macam tadi matar kan, bila kita keluarkan ada 15 kali penggunaan dalam Al-Quran, kata Afiq berdasarkan kajian beliau, 12 kali daripada 15 tu cerita pasal kaum Nabi Lut. Dan bercerita pasal hujan yang membinasakan mereka sebagai azab lah. So Allah guna perkataan matar, maksud hujan. Tapi hujan yang bagaimana? Hujan yang membinasakan kaum Nabi Lut alaihissalam. Ghaith pula membawa makna yang sebaliknya daripada matar, iaitu menggambarkan hujan yang memberi petanda kebaikan kepada manusia. Midarara pula adalah satu bentuk hujan yang Allah turunkan untuk mengangkat musibah, sebab supaya mereka beringat dan kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Afiq. Satu kupasan yang saya kira bagus dan saya kira tuan-puan sekalian sangat-sangat berkualiti persembahan beliau tadi. Tapi tak apa, kita ada lagi 2 panel. Kita menanti juga. Tak perlu kita nak membanding. Bagi saya tuan-puan sekalian, kita dengar saja. Sebab bagi saya mereka bersedia untuk berkongsi pun saya tabik spring lah kat mereka semua ni. Kan? Bukan mudah tuan-puan sekalian pelajar latihan industri nak berdiri membentangkan secara live pada tuan-puan sekalian tentang kajian yang sebegini besar dan berat sebenarnya tuan-puan sekalian. So tuan-puan sekalian, kita nak beralih kepada panel yang kedua. Okey, kita nampak dia pun dah bersedia dah di situ. So panel kita yang kedua namanya adalah Fadli, seperti yang saya dah perkenalkan sebentar tadi. Beliau akan membahaskan berkenaan dengan kalimah syukur di dalam Al-Quran. Lepas kita dah ditimpa hujan, masa untuk kita bersyukur. Tapi ada beberapa banyak kalimah syukur dalam Al-Quran. Sama-sama kita dengarkan kupasan daripada Fadlin, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Syahmi selaku moderator, rakan-rakan seperjuangan dan juga penonton sekalian. Okey, baik. Sekarang ni Fadlin nak kongsikan dengan penonton sekalian perkataan syukur. Macam mana penggunaan perkataan syukur di dalam Al-Quran. Apakah nilai tambah yang kita boleh dapat dalam perkataan untuk perkataan syukur ni sendiri. Okey, baik. Dalam Al-Quran perkataan syukur ni ada 2, iaitu hamdu dan juga syukru. Okey, kalau secara umumnya hamdu ni bermaksud dia ialah satu pujian, dan pujian ni adalah pujian terhadap satu pemberian ataupun nikmat yang mana kita puji itu dengan penuh penghargaan dan juga kasih sayang. Maksudnya kita memujilah kepada si pemberi itu. Okey. Dan saya juga akan membawa juga macam mana hamdu ni menurut Al-Quran. Dekat sini saya nak tunjukkan dekat penonton nilai perkataan hamdu tu sendiri. Okey, untuk perkataan hamdu ni menurut Al-Quran, dia ialah bukan satu pujian yang mana pujian itu hanya kita sandarkan dan hanya kita gandingkan dengan Allah SWT dengan sifat keagungan dan kesempurnaannya. Okey. Seterusnya saya juga akan kongsikan dekat penonton macam mana ataupun saya bawakanlah contoh-contoh ayat Al-Quran yang mengandungi perkataan Alhamdu sendiri. Saya bawakan surah Al-Fatihah ayat yang kedua, ayat yang sangat kita memang dah biasalah dalam solat kita kan. Okey. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin, yang bermaksud segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan segala alam. Okey, ayat kedua ni sebenarnya cerita pasal apa? Okey, ayat kedua ni nak menceritakan tentang bahawa segala bentuk dan jenis pujian itu hanya kepada Allah Ta'ala. Allah Tuhan sekalian alam. Dan kalau kita tengok dekat ayat tu sendiri kan ada the first word yang ayat tu ialah perkataan Alhamdu. Dan menurut Ibnu Katsir dekat perkataan Alhamdu tu ada mempunyai huruf alif dan lam, dan sebenarnya dalam Al-Quran ni kehalusan bahasanya sangatlah indah, sebabnya dekat huruf alif dan lam tu pun sendiri ada maksud yang tersendiri, iaitu nak menunjukkan segala jenis dan bentuk pujian tu hanya kepada Allah semata-mata. Dan juga jika kita faham makna Alhamdu tu sendiri, sebenarnya dia mempunyai satu perintah kepada kita hambanya untuk puji Allah SWT. Maksudnya kita sandarkan segala pujian yang baik-baik itu hanya kepada Allah Ta'ala sahaja. Dan kenapa juga dekat dalam ayat ni tidak digunakan perkataan asyukru, sebab kan macam saya cakap tadi, Alhamdulillah dengan asyukru tu kan bawa maksud yang sama, tapi kenapa Allah dekat dalam wahyu ni
Allah menggunakan perkataan alhamdu tu. Sebabnya kalau kita secara umumnya syukur ni kan, penggunaan tu terhadap nikmat saja, tapi penggunaan perkataan hamdu tu nilai dia sangat luas. Sebabnya nak cakapnya dalam perkataan alhamdu tu sendiri dia ada unsur pujian di dalam ucapan terima kasih tu sendiri. Kan contohlah, saya bagi contoh yang sangat dekat dengan diri saya lah. Seingat saya masa 2018 tu, ada satu masa tu saya baru balik daripada kelas. Lepas tu saya singgah masjid untuk solat asar. Waktu asar juga ya. Sangat signifikan dengan saya. Okey, lepas tu tentu dah habis solat lah, bagi salam, and then tiba-tiba ada seorang makcik ni, dia tepuk saya lah, tiba-tiba dia hulur duit. Pada masa tu sebenarnya saya dalam keadaan sangat memerlukan wang, sebab time tu tak ada duit tau. Saya fikir masa tengah balik jalan daripada kelas tu nak singgah masjid untuk solat kan, saya fikir macam manalah besok nak makan, sebab time tu duit ada tinggal beberapa je. Macam waktu tu macam nak cakapnya macam sangat desperate lah untuk nak makan tu. So tiba-tiba dapat pula rezeki yang macam tak disangka-sangka. Masa tu macam nak ceritanya sangat emosi lah pada waktu tu. Sampai sekarang pun masih ingat lagi, sebabnya ialah satu pengalaman yang Masya Allah sangat, bagi saya sangat signifikan dan juga indah lah. Jadi nak cakapnya kan bila kita diberikan nikmat, kita mesti akan ucapkan Alhamdulillah, dan kita juga akan berterima kasih dekat pemberi, kepada pemberi itulah. Macam saya, makcik tu sendiri kan, so kita akan cakap terima kasih dekat orang tu. Lepas tu tapi segala pujian yang kita puji, Masya Allah baiknya makcik ni semua tu, tapi pujian tu sendiri kita sandarkan kepada Allah, si pemberi rezeki. Begitu. Okey, lepas tu sebenarnya dekat dalam ucapan terima kasih yang kita ucapkan tu, yang kita zahirkan melalui lisan dan juga hati tu, sebenarnya dia ada diiringi dengan emosi juga. Emosi macam mana? Emosi perasaan menyayangi, sebab kita tahu pemberi rezeki itu mempunyai sifat-sifat yang baik. Jadi nak cakapnya we only praise only him. Kita hanya puji tu, sandarkan puji itu kepada Allah SWT. Dan juga sebenarnya perkataan alhamdulillah sendiri ada unsur-unsur kita meninggikan Allah, kita mengagungkannya, memuliakannya. Begitu. Okey. Fadin juga nak share dekat penonton sekalian, dekat dalam Al-Quran ni ada 7 kata terbitan daripada perkataan hamdu. Dan kalau dalam bahasa Arab, terms yang dipanggil kata terbitan itu sendiri ialah masdar. Dan secara umumnya semua 7 perkataan terbitan ni dia membawa maksud yang sama, iaitu puji. Okey, seterusnya perkataan syukur. Tadi kita dah faham sedikit insya-Allah macam mana penggunaan hamdu tu. Dan sekarang Fadil nak kongsikan dekat kalian perkataan syukru. Okey, secara umumnya syukru ni merupakan satu penghargaan terhadap sesuatu nikmat yang tertentu sahaja. Okey, harapnya nampaklah beza sikit-sikit hamdu tu dan juga syukru. Dan bagaimana pula menurut Al-Quran, macam mana penggunaan perkataan asyukru di dalam Al-Quran. Okey, asyukru ni merupakan satu pujian dan juga pengiktirafan kepada Allah yang disampaikan melalui hati, lisan dan juga anggota badan. Kalau tadi hamdu tu kita sampaikan melalui hati dan juga lisan, tetapi syukru dia ada tambahan nilai iaitu anggota badan. Okey, saya juga nak bawakan kepada kalian, sama-sama kita tengok kepada contoh ayat yang mempunyai perkataan syukru dan juga perkataan hamid juga dekat situ. Surah Luqman ayat 12. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi dekat sini kita nampak adanya perkataan ushkur dan juga yashkur. So saya juga nak
nak berkongsi dekat kalian, dekat penonton, sidang penonton sekalian, cerita tentang surah Luqman ayat 12 ini sebenarnya nak menceritakan tentang Luqman, seorang lelaki yang soleh yang diberikan hikmah, kebijaksanaan dan juga pemahaman agama. Yang mana nikmat-nikmat itu Allah lah yang berikan, dan juga dekat dalam ayat tersebut Allah memerintahkan Luqman supaya mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Mensyukuri nikmat tersebut kepada Allah. Kenapa? Kenapa Allah memerintahkan Luqman untuk bersyukur kepada Allah? Sebabnya manfaat, faedah dan pahala itu sendiri akan kembali semula kepada orang-orang yang bersyukur. Sedangkan Allah, jika semua penghuni bumi dekat muka bumi ni kufur kepada Allah sekalipun, perkara itu tidak memberi efek dekat Allah Azza wa Jalla, tidak memberi kesan apa-apa pun. Dan sebab itulah kenapa Allah perintahkan Luqman dan juga kita sebenarnya. Ayat ni pun sebenarnya kita ialah sebab wahyu tu sendiri diturunkan untuk kita jugalah, supaya bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Okey. Syukur ni macam kita tahu dia ialah ucapan sebagai balasan kepada nikmat tu. Dan dengan itu kita akan menzahirkan nikmat itu yang mana dia akan bawa kita taat kepadanya. Macam mana tu? Macam kita nak menzahirkan nikmat tu? Okey, saya bagi contoh lah. Contohnya macam kita dikurniakan nikmat tubuh badan yang sihat. Allah kurniakan kita nikmat apa? Nikmat tubuh badan yang sihat. Dan kita menzahirkan nikmat tu sendiri dengan kita beribadah kepadanya. Yang mana bila kita beribadah kepadanya, dia akan membawa kita lebih mentaati Allah Ta'ala. Dan dekat dalam surah Duha sendiri, tak salah saya, ada menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat Tuhanmu maka engkau hendaklah sebut-sebutkan, hendaklah engkau zahirkan. Macam tu. Okey. Dan seterusnya, yang ini pula ialah perkataan syukru untuk kata terbitan. Dia ada 6 dan semuanya bermaksud syukur. Dan saya juga nak recap baliklah semula perbezaan perkataan hamdu dan juga syukru. Hamdu ni ialah pujian, terima kasih, pujian dan terima kasih yang diiringi dengan emosi kasih sayang tu. Kalau syukru, penghargaan dan ucapan terima kasih tapi tak semestinya diiringi dengan emosi. Dan perkataan hamdu hanya disandarkan kepada Allah SWT sahaja. Tapi kalau syukru ada kalanya untuk Allah dan ada kalanya untuk makhluk. Perkataan hamdu juga kita biasanya akan sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah tu bila mana keadaan itu sama ada baik ataupun buruk. Sama ada time tu kita dapat nikmat ataupun time tu kita diuji. Kita diajar untuk menyebut Alhamdulillah. Dan syukru merupakan ucapan kerana nikmat yang diperoleh ketika itu. Okey, saya juga nak share refleksi dan juga tadabbur daripada perkataan yang ialah setelah saya buat kajian ni kan. Refleksi yang saya dapat lah bila saya lebih memanai perkataan syukur, hamdu tu sendiri, kita tengok bila kita celik je mata bangun pagi, tidakkah benda tu sebenarnya satu nikmat yang sangat besar? Sebabnya yelah macam ada orang yang mungkin bila dia tidur lepas tu dia tak bangun-bangun dah. Tapi kita tidur dan kita celik mata, maksudnya kita dapat meneruskan lagi kehidupan hari-hari kita. Jadi dan kita juga as a Muslim kita ada diajar doa bangun tidur kan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nampak tak? Perkataan pertama yang kita sebut bila kita celik mata, kita puji Allah, segala puji bagi Allah yang memberi kita rezeki. Dan even though hatta kita diberi ujian sekalipun, kita diajar untuk sebut Alhamdulillah. Sebabnya kita tahu Allah tu pengatur segala urusan. Kita ni hidup, kita punya journey kehidupan ni adalah daripada Allah dan kita akan balik semula kepada Allah. Jadi walau apapun situasi keadaan kita, tahulah bahawanya kita ni ada Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Jadi nak menunjukkan sentiasalah puji Allah SWT itu, sebab itu adalah sebaik-baik doa dan sebaik-baik kata.
Baik, itu saja daripada saya. Semoga mendapat manfaatnya. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada saudari Fadlin sebentar tadi. Saya terpana, saya rasa tuan-puan sekalian turut bersetuju dengan saya bila mendengar kupasan Fadlin ni, dia cukup tersentuh emosi bila kita faham kalimah yang sering kali kita gunakan. Bahkan saya tengok beramai dekat ruangan chat ni ataupun ruangan reaction kat bawah tu semua angkat emoji tengah sedih. Mungkin barangkali situasi yang dibentangkan ini menyebabkan kita terusik emosi kita untuk turut berasa sedih. Dan boleh saya katakan tuan-puan sekalian secara kesimpulan apa yang dibentangkan Fadlin tadi, perbezaan ni di antara hamdu dengan syukur ni saya mudahkan kepada 2 R. Okey, 2 R. Okey, R yang macam mana? Hamdu ni tuan-puan sekalian adalah satu bentuk ucapan kesyukuran, penghargaan dalam bentuk yang kita rela dan reaksi. Rela dan reaktif. Contoh kan kadang-kadang bila mana kita nak mengucapkan sesuatu ucapan terima kasih, kita kena tunggu ada orang buat sesuatu kat kita, sebagai reaksi kita ucap terima kasih. Kan? Betul tak? Maksudnya itu reaction. Tetapi hamdu dia tak semestinya kena ada benda dapat dulu baru kita kena sebut. Dia disebut dalam bentuk yang rela, tanpa ada benda beri pun, tanpa ada diberi sesuatu pun kita boleh sebut alhamdu. Sebab tu solat kan tuan-puan sekalian, kita akan solatkan tuan-puan sekalian 5 kali sehari, dan dalam solat kita ada surah Al-Fatihah. Dan dalam ayat surah Al-Fatihah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan tak perlu wajib pun Allah nak bagi satu benda yang besar kepada kita sebelum kita nak kena solat tu untuk kita ucapkan Alhamdulillah dalam ayat tu. Nampak tak? So Alhamdulillah ni secara ringkasnya adalah satu bentuk pengucapan penghargaan kepada Allah dalam keadaan rela dan reaksi. Maksudnya boleh juga kalau kita ni dapat satu benda daripada Allah, boleh ucap Alhamdulillah. So dia boleh both untuk kedua-dua keadaan, rela dan dalam keadaan reaktif. Tetapi untuk syukur, dia dalam penggunaan dalam Al-Quran banyaknya tuan-puan sekalian lebih kepada reaktif semata-mata. So dapat sesuatu baru kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh beza tak tuan-puan sekalian? Satu ada rela tu, ada rela punya part. Satu lagi tak semestinya rela, mungkin barangkali dapat sesuatu baru dapat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara benda yang saya boleh ringkaskan apa yang dibentangkan oleh Fadlin sebentar tadi. Tapi satu benda yang saya nampak menarik kan tuan-puan sekalian pun komen dekat sini tadi, Asa dan Fadlin memang tidak dapat dipisahkan. Kan, cinta bahasa Arab kerana waktu asa, dapat duit pun waktu asa. So kita tunggu waktu asa ni. Fadlin dapat apa pula lepas ni, insya-Allah. Okay, terima kasih kepada saudari Fadlin atas pembentangan sebentar tadi. Dan kita nak pergi pada panel kita yang terakhir. Tuan-puan sekalian perasan, saya saja tak bagi cue card dekat dia orang. 5 minit lagi, 3 minit lagi. Saya kalau ikutkan tuan-puan sekalian, kita punya sesi habis pukul 1. Tapi saya sengaja tak bagi masa dan desak dia orang untuk cepatkan pembentangan sebab saya nampak dia orang dah selesa. So sebab tu saya bagi dia orang tuan-puan sekalian cakap lebih. Tuan-puan sekalian saya nak harap satu je, tuan-puan sekalian stay tune je. Stay tune je sampai habis. Okay, sebab untuk diorang kuat untuk nak terima kami punya pelawaan tuan-puan sekalian bukan mudah. So bila diorang dah start cakap, tuan-puan sekalian dengar je, insya-Allah. Saya pun tengah duduk seronok dengar, saya harapkan tuan-puan sekalian tu juga turut seronok mendengar kupasan daripada mereka yang bagi saya telah mengambil kira banyak perspektif dan dibentang kepada tuan-puan sekalian. Okey, kita pergi pada presenter kita yang terakhir, iaitu saudari Fairuz, tuan-puan sekalian, yang akan membentangkan kalimah lari dalam Al-Quran. Cantik kan susunan tu? Kita dah apa tadi tuan-tuan sekalian? Kita hujan dulu, lepas tu kita syukur, tapi kita lari daripada tu. Tapi lari kat sini mungkin ada makna yang pelbagai, ada falsafahnya. Sama-sama kita dengarkan kupasan daripada saudari Fairuz untuk kalimah lari dalam Al-Quran. Silakan. Cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tamanya terima kasih Ustaz Syahmi kerana sudi menjemput saya untuk meneruskan perkongsian kita pada hari ini. Tak lupa juga terima kasih kepada rakan seperjuangan saya, saudara Afiq dan juga saudari Fadlina, yang kalau tadi kita dengar pasal hujan dan kita dengar pasal syukur tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi untuk yang ketiga ni kita nak bercakap pasal lari dalam Al-Quran. Walaupun dekat slide saya tulis lari, tapi saya harap tuan-tuan dan puan-puan tidak lari daripada sila duduk dan jangan lari. Betul Ustaz. Untuk dengar perkongsian yang seterusnya. Baik. Okay, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, kalau kita faham yang membawa maksud lari, kalau kita tengok terjemahan ada 4 perkataan, iaitu haraba, abaqa, firar dan juga tajri.
Dan yang menariknya Ustaz, harobah dan abaqah ni hanya disebut sebanyak 1 kali sahaja di dalam Al-Quran. Kenapa 1 kali? Nanti kita akan tengok sama-sama kenapa Allah sebut 1 kali sahaja. Manakala firar disebut sebanyak 4 kali dan yang paling banyak adalah tajri iaitu sebanyak 57 kali. Baik, saya terus kepada perkataan yang pertama iaitu harobah. Harobah kalau kita belik kamus, kalau kita tengok balik, harobah ni dia membawa maksud kita melarikan diri kerana takut. Tapi kita lari tu dalam keadaan yang macam mana? Kita lari dalam keadaan yang sangat cemas, sangat panik. Tapi kalau kita telusuri, menurut Al-Quran, harobah ini adalah keadaan melarikan diri dan nak bersembunyi daripada penglihatan Allah dan balasan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk kita faham dengan lebih dalam macam mana penggunaan harobah ini, mari kita tengok sama-sama surah Al-Jin yang bermaksud, surah Al-Jin ayat ke-12 yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya kita yang sekarang mengetahui bahawa kita tidak sekali-kali akan dapat melepaskan diri dari balasan Allah walau di mana sahaja kita berada di bumi, dan kita juga tidak sekali-kali akan dapat melarikan diri dari balasannya walau ke langit sekalipun. Baik, jadi apa yang kita boleh faham daripada ayat ini? Okay, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini menceritakan tentang dialog jin kepada sesama golongan mereka sendiri, iaitu kalau dia kata tadi kita ataupun kami, yakni golongan jin ini, walau berada di bumi hatta di hujung dunia sekalipun, ataupun kita lari ke langit, kita selama-lamanya tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kenapa Allah pakai perkataan harobah di dalam ayat ini? Sebabnya nak tunjuk kepada kita keadaan lari yang macam mana tuan-tuan dan puan-puan, iaitu lari kerana kita takut kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak relate perkataan harobah ni dalam hidup kita? Tuan-tuan dan puan-puan, katakanlah satu hari Allah telah mentakdirkan kita dah sampai masanya untuk kita ni dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang kata sebagai manusia normal lah, mesti kita takut kan pada kematian. Maksudnya kita dah nak mati ni, kita takut. Dan kalaulah kita memilih untuk kita lari hatta kita menyorok bawah tanah sekalipun, ataupun lari sampai ke angkasa kan, naik roket sampai angkasa, tapi kalau Allah dah kata dah tiba masa untuk kau kembali kepada aku, maka kita tidak akan terlepas tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi itu kalau nak lebih mudah fahamnya, begitulah penciptaan harobah. Baik. Seterusnya kita gerak terus lah sebab kita kalau boleh saya excited nak share apa yang saya dapat ni dengan penonton dan pendengar sekalian. Baik. Perkataan yang kedua adalah abaqah. Abaqah kalau kita tengok kamus, bermaksud pelarian ataupun bahasa Inggeris dia fugitive. Macam mana nak faham? Iaitu seseorang yang melarikan diri dari sesuatu tempat atau negara disebabkan bahaya. Contohnya perang. Tapi ini yang menarik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita tengok dalam Al-Quran, abaqah ini merujuk kepada seorang hamba yang melarikan diri dari tuannya. Macam mana kita nak faham konteks penggunaan perkataan ini? Kita tengok ayat seterusnya, iaitu dalam surah As-Saffat ayat ke-140 yang berbunyi idh abaqa ilal fulkil mashhun. Maksudnya, ingatkanlah peristiwa ketika ia melarikan diri ke kapal yang penuh sarat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau tadi kita dengar Afiq cerita yang di dalam kalimah matar digunakan khusus sebanyak 12 kali untuk kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Tapi untuk ayat ini hanya satu perkataan saja dan Allah nak cerita tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam yang merupakan nabi dan juga hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana cerita dia? Cerita dia Nabi Yunus ni dia memilih untuk melarikan diri disebabkan dia kecewa dan dia marah dengan sikap kaum dia yang tak nak terima kebenaran pada masa itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kaum Nabi Yunus ni adalah salah satu kaum yang Allah bagi peluang untuk mereka bertaubat sebelum diturunkan azab. Ini mereka dapat merasai nikmat
sebab menerima kebenaran itu sebelum Allah turunkan azab. Sebab apa? Nabi Yunus sebelum dia keluar dia kata, kalau kamu tidak bertaubat kepada Allah, nanti azab akan menimpa kamu. Jadi Nabi Yunus pun milih untuk berlari ke kapal yang penuh dengan muatan barang meski Allah masih lagi tak perintahkan Nabi untuk meninggalkan kaum dia dalam keadaan sebegitu. Baik, jadi apa keadaan Abaqah di sini? Jadi Abaqah di sini dia nak cerita situasi lari yang macam mana? Dalam keadaan Nabi Yunus yang merupakan hamba kepada Allah melarikan diri dalam keadaan kecewa meskipun dia tidak diperintahkan oleh tuannya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak relate Abaqah ini dalam hidup kita? Contohlah tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang ni bekerja contohnya. Kita ada bos lah, orang kata kita ada bos. Lepas tu bos kita ni, dia bagi kerja. Macam orang kata, macam kita tak nak buat lah kerja ni macam, tak tahu dah. Mungkin tidak di tempat lain Ustaz. Bos di tempat lain. Maksudnya dia bagi kerja tapi kita tak nak buat kerja tu. Kita tak nak buat, lepas tu kita pilih untuk lari. Dalam keadaan bos tak cakap apa-apa lagi. Bos tak cakap apa, okey awak boleh lari. Tak ada. Dia macam masih tak ada arahan lah. Lepas tu kita lari. Adakah dalam keadaan kita lari tu masalah tu akan selesai? Tak tuan-tuan dan puan-puan. Kita balik. Bila kita balik semua kita tetap kena hadap benda tu. Cuma dalam keadaan positif ataupun negatif tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, itu untuk perkataan Abaqah. Okay, seterusnya saya bergerak ke kalimah yang ketiga iaitu firar. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, firar ni terdapat 4 jenis kata terbitan ataupun yang Fadil cakap tadi dalam bahasa Arab kita sebut sebagai masdar, iaitu farra, farar, firar dan juga mafar. Yang mana keempat-empat perkataan ini menceritakan keadaan lari dan juga tempat lari tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, firar ini menurut kamus adalah keadaan kita melarikan diri kerana ada bahaya di hadapan. Kalau dari sudut Al-Quran pula kita kaji adalah untuk melarikan diri untuk mengelak dari berperang dan bahaya dibunuh. Okey. Kita dapat tengok salah satu tempat yang menggunakan kalimah firar adalah di dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi kun la yanfa'akumul firar in faradtum minal maut awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila, ayat ke-16. Okey, ayat ni nak cerita pasal apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Baik, untuk kita faham konteks ayat ini kita kena tengok balik tafsir ayat sebelumnya. Ayat ke-11 hingga 13 dia menceritakan tentang provokasi kaum musyrikin ini agar tak percaya dengan janji Allah. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab pada masa itu ini adalah kisah penduduk Yasrib yang bersama-sama dengan Nabi untuk lari keluar daripada Madinah. Betul Ustaz sebab nak menyelamatkan akidah mereka. Tapi golongan musyrik ni dia macam mempertikaikan janji Allah sebab masa tu orang Muslim dalam keadaan terkepung, tak boleh ke mana-mana dan lemah sampai diejek oleh orang-orang musyrik ni. Macam baik kamu balik daripada kamu mati berperang, baik kamu balik. Jadi disebabkan inilah orang-orang yang ada penyakit hati di dalam hati mereka, maksudnya dalam kitab yang lain dia kata kalaulah orang musyrik datang dan menghunus pedang di leher mereka, mereka mungkin akan kembali kepada jalan kesyirikan sebab takut mati. Dan disebabkan itulah mereka bagi alasan dekat Nabi nak balik rumah sebab dekat rumah mereka tak ada penjaga. Sedangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalaulah orang musyrik ni dia memang nak bunuh orang Islam, dia boleh datang dekat rumah dan mati juga. Maksudnya tak tunggu berperang, kita dah mati dalam keadaan kita duduk dalam rumah. Tapi nak katanya keadaan dia orang nak lari daripada dibunuh, oleh musyrikin ni. Jadi keluarlah ayat ini dan menceritakan keadaan firar, iaitu setengah orang yang ada penyakit hati yang nak balik semula, nak lari daripada bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi macam mana kita nak relate kita nak relate perkataan firar ni dengan hidup kita? Contohlah kalau saya pelajar, kita dibiasakan dengan final exam, exam terakhir sebelum kita menamatkan orang kata pengajian kita untuk semester tertentu, jadi ada exam. Tapi disebabkan kita macam tak naklah exam ni, takut nanti soalan susah, nanti dah elok-elok dapat A tiba-tiba jadi C disebabkan final exam tak dapat markah yang tinggi ke dan sebagainya kan Ustaz. Jadi disebabkan itu kita pun lari. Kita lari
Sebab kita tak nak nanti makan kita teruk lah. Kita tak nak nanti tinggal rekod tak elok lah kan. Jadi tapi dalam keadaan lari itu kita kena faham yang sebenarnya exam itu adalah untuk kita dapat, mungkin kita dapat result yang lebih baik, kita tak tahu. Mungkin lepas pada tu kita dikurniakan pemahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita pergi exam, kita tak tahu. Maksudnya kadang-kadang apa yang kita nampak pada mata macam ya Allah, susahlah, tak naklah hadap. Tapi sebenarnya ada hikmah yang bila kita lalu baru kita nampak hikmah tu. Maksudnya banyak siri dalam hidup kita melalui sesuatu perkara tu kita selalu cakap, mana hikmah, tak nampak pun hikmah dia dekat mana. Tapi sebenarnya hikmah tu Allah tak tunjuk. Macam contohnya hikmah kau bagi sedekah hari ni, esok kau kaya. Tak macam tu. Hikmah dia nanti. Bila kita dah hikmah itu datang baru kita macam, oh ini sebabnya Allah suruh Allah hadapkan aku dengan ujian macam ni. Baik, tapi masa tu hanya Allah saja yang mengetahui sebab semua benda dalam pengetahuan dia. Baik, untuk perkataan terakhirlah pada malam ini, pada hari ini. Malam terus tak macam lama betul saya cakap, tiba-tiba dah malam sebab gelap dekat sini. Dia nampak macam malam, iaitu perkataan tajri. Baik, kalau saya rasa kalau yang background bahasa Arab ataupun yang tahu sedikit pasal bahasa Arab, kalimah yang kita biasa dengar adalah jarrun. Jarrun ni maksud dia lari, tapi sebenarnya dalam kamus dia bukan sekadar lari, dia ada maksud yang lain. Okey, kalau kita tengok kata terbitan untuk tajri ni pun ada 4, iaitu jariyah, tajri, al-jawar dan juga majra. Okey, maksud yang lain apa? Maksud yang lain tu dalam kamus ialah keadaan mengalir ataupun mencurah dalam kuantiti yang banyak, menyebabkan mengalir atau meluncur menjadi aliran. Okey, kalau kita tengok dalam Al-Quran, maksud dia adalah keadaan air sungai di dalam syurga yang mengalir deras dan membentuk aliran. Okay, kita dapat tengok dalam surah Ali Imran ayat ke 136 yang bermaksud orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Okay, maka ayat ini Allah nak puji sifat syurga yang mana salah satu nikmat dalam syurga tu adalah mengalirnya sungai-sungai yang terdiri daripada pelbagai minuman. Iaitu ini adalah ganjaran bagi orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita kata ganjarannya syurgalah. Jadi Allah nak cerita keadaan tajri di sini adalah air sungai yang mengalir, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, saya kira untuk hari ini saya dah bercerita tentang 4 jenis perkataan yang menceritakan tentang lari, iaitu haraba, abaqa, firar dan juga tajri. Jadi saya harap perkongsian hari ini dapatlah memberi manfaat kepada sidang hadirin yang mendengar. Setakat itu daripada saya, wallahu a'lam. Okey, terima kasih pada saudari Fairuz. Tuan-puan sekarang rasa tak macam tiba-tiba kita macam terpegun dengar tadi kan apa yang dia cakap kan, dan kita rasa macam dengar macam cara bercakap seorang panelis di kaca TV rasanya kan. Dengan kelancaran beliau, kita ucapkan tahniah kepada saudari Fairuz kerana pembentangan yang sangat lancar, dan saya nampak beliau betul-betul beremosi dengan setiap kalimah yang dia kaji. So tahniah pada Fairuz untuk perspektif yang itu. Dan kalau saya boleh katakan tuan-puan sekalian, ada 4 perkataan lari tadi kan. So 4 perkataan lari ni kalau boleh saya buat rumusan, haraba ni dia lebih kepada melarikan diri tapi tak akan ada tempat nak lari. Dia macam terkepung dan memang tak boleh nak lari ke mana, seperti mana mati dan apa yang telah ditetapkan pada hari kiamat, itu adalah haraba. Seterusnya abaqa ni kalau saya boleh katakan dalam bahasa mudah, abaqa ni bermaksud berundur ataupun berundur diri, melari sebab nak mengundurkan diri, sebab nak menjaga perasaan. Sebab akhirnya Nabi Yunus alaihissalam dia lari tu sebab apa? Sebab dia ghadiban, dia marah kepada kaum dia. Dan bila dia marah pada kaum dia, dia kata okey tak apalah sebab kaum aku tak nak dengan cakap aku. Daripada aku build up emotion marah tu lagi, aku beredar, berundur daripada tempat ni, so aku pergi cari pengaruh dekat tempat lain. Kenapa dia naik kapal? Sebab dia nak pergi tempat lain, sebab dalam kepala Nabi Yunus mungkin tempat lain lebih menghargai dakwah dia. Dan peristiwa ini mirip berlaku dekat Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Muhammad dia nampak orang Mekah tak nak terima dakwah baginda, lalu dia pergi ke mana tuan-puan sekalian? Sama macam Nabi Yunus. Dia fikir macam ada tempat lain kot yang lebih menghargai dakwah dia pergi ke Taif. Nampak tak? Jadi sebab nak membina pengaruh di tempat yang baru.
Tapi takdir Allah tuan-puan sekalian, abaqa. Kau larilah berundurlah macam sekalipun, selagi aku tak perintahkan kamu jangan berundur, jangan berundur. Stay dekat situ. Sila duduk jangan larilah, itu abaqa. Seterusnya tuan-puan sekalian kita bincang juga kalimah firar. Firar ini kita boleh katakan larikan diri untuk kita dapatkan perlindungan. Melarikan diri untuk kita mendapatkan perlindungan. Sebab itulah kalau tengok penggunaan dalam Al-Quran, kalimah firar ini diletakkan kepada peperangan punya perspektif. So lari sebab kita nak dapatkan perlindungan ataupun sekalian. Dan tajri ini kita boleh katakan satu bentuk bahasa ataupun perkataan lari dalam bahasa yang umum. Kita berlari macam biasa ke lari dekat sekolah ke ataupun sekalian. Lari-lari yang biasa yang lagi kita faham hari ini itu adalah perkataan tajri. Itu adalah rumusan kepada apa yang disampaikan oleh Fairuz sebentar tadi. Dan alhamdulillah tuan-puan sekalian, saya rasa tuan-puan saya nampak muka lega belaka ni. Lega yang amat. Kalau tuan-puan sekalian tengoklah, kalau lah di on kan live tadi sebelum sesi ni berlangsung, pucat lesi muka dia orang tuan-puan sekalian. Ni, berapa kali duk gosok tangan sejuk, padahal taklah sejuk sangat puan ekor ni. Dia tiba rasa sejuk. Tuan-puan sekalian, saya rasa tuan-puan sekalian boleh ucapkan tahniah dan ucapkan ucapan penghargaan kepada mereka bertiga, dan saya sendiri pun mengucapkan penghargaan kepada mereka bertiga tuan-puan sekalian. Kami di Tadabbur Center sangat menghargai komitmen mereka, bahkan saya tengok persiapan mereka lakukan berhari-hari untuk nak menuju kepada sesi hari ini. Mereka buka kitab sana sini, mereka dapatkan pendapat daripada kami tuan-puan sekalian. So ini adalah hasilnya. So tuan-puan sekalian, terima kasih kepada mereka bertiga. Mudah-mudahan saya harapkan tuan-puan sekalian sesi begini, satu je harapan saya. Satu, saya harapkan tuan-puan sekalian kita nampak rupanya setiap kalimah dalam Al-Quran ini bila Allah gunakan dia, walaupun maknanya sama tapi penggunaan kalimahnya berbeza, dia ada sebab dan musabab dia. Dia bukan sebab saja-saja. Ramai kita bila baca Quran nampak, saya pernah nampak makna perkataan ni dekat sini Allah guna perkataan tu. Tapi kenapa dekat tempat ni Allah guna perkataan ni pula? Bagi dia mungkin dia nampak sebab Allah ada banyak perkataan. Allah saja je kot ubah, saja nak variasikan pendekatan bahasa. Kalau kita tulis karangan ubah-ubah makna itu mungkin sebab variation. Tetapi Allah bila Allah ubah variasikan perkataan, Allah bukan saja-saja. Allah SWT ada sebab dia. Dan kita sendiri pun dah dengar tuan-puan sekalian, setiap penggunaan tu ada falsafah dia sendiri. Jadi mudah-mudahan tuan-puan sekalian, selain daripada kita membuka tafsiran ayat, nak tahu apa kata para ulama tafsir tentang ayat tersebut, now kita dah tahu dah rupanya ada satu lagi segmen kupasan dan kajian Al-Quran, kita membedah siasat kenapa kalimah itu dipilih dekat lokasi tersebut, dekat surah tersebut, pada kisah tersebut. Inilah antara i'jaz lughawi ataupun kita katakan mukjizatnya bahasa Al-Quran. So, mudah-mudahan tuan-puan sekalian itulah harapan kami untuk sesi kali ini, supaya kita makin nampak betapa bermukjizatnya kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi pada Afiq, Fadlin dan Fairuz kerana sudi mengisi kita semua macam seolah-olah bagi lunch kepada kita semua. Kita makan lunch. Tak, sebab saya nampak tadi ada orang yang tengah dengar tu, saya tengah makan Ustaz, tengah makan. Dia tadi yang tengah tengok komen tengah makan tengah hari. So mudah-mudahan tuan-puan sekalian dapat double kekenyangan lah. Kekenyangan pertama sebab makan tu, dia pun tak makan lagi tuan-puan sekalian. Ada dia muju bukan macam TikTok hantar singa tadi semua. So tuan-puan sekalian, dia orang tak makan lagi. So mudah-mudahan tuan-puan sekalian tengah makan ke apa ke tuan-puan sekalian, terima kasih banyak-banyak sudi bersama-sama dengan kami petang ini. Yang sudi menotakan pun juga barakallahu fikum. Yang daripada mana ceruk tuan-puan sekalian hadir di Sarawak ke Singapura ke, juga barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di sesi yang lain. Malam ni kita ada satu lagi session kan. Jangan lupa tuan-puan sekalian, sila duduk dan jangan lari tuan-puan sekalian. Kita malam ni ada satu lagi session Forum Al-Kahfi, berbincang tentang Tadabbur Surah Al-Kahfi. Ini antara rutin Tadabbur Center, kita akan buat Forum Al-Kahfi setiap bulan. So tuan-puan sekalian boleh join sesi malam ni pukul apa? Pukul 9 malam. Okay? So 9 malam stay tune depan Facebook Tadabbur Center, tapi jangan dah buka awal tu tapi tak refresh. Memang tak keluar live sampai bila-bila tuan-puan sekalian. Refresh dulu. Pukul 9 tu, daripada refresh, ada keluar live tu, boleh tengok live insya-Allah. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain masa.